Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-71. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat kedua surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Oleh itu, hendaklah kamu, wahai kaum kafir musyrikin, bergerak di muka bumi dengan bebasnya selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahawa kamu tidak terlepas daripada azab seksaan Allah. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah akan menghina orang kafir dengan bala bencana di dunia dan azab seksaan di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa dalam ayat kedua surah At-Taubah, kaum kafir musyrikin diberikan satu tempoh penangguhan untuk mempersiapkan diri bagi menghadapi situasi baru. Mereka diberikan pilihan sama ada mahu menerima, tunduk dan taat, atau mencari tempat tinggal lain, atau mereka akan ditawan. Demikianlah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin perlu menyampaikan kepada kaum kafir musyrikin untuk mereka berjalan dengan bebas ke mana sahaja mereka mahu pergi selama 4 bulan selepas bermulanya pemutusan hubungan itu, iaitu sekitar pertengahan bulan Zulhijjah tahun ke-9 Hijrah sehingga pertengahan bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah. Betapa hebat dan canggih sekalipun senjata yang mereka ada, tetapi mereka tidak akan dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghinakan orang kafir di dunia atau di akhirat, walau siapa pun mereka dan di mana sahaja mereka berada. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, lafaz sihu diambil daripada kalimah siyahah yang bermaksud lancarnya arus air. Kalimah ini digunakan dalam ayat ini untuk menggambarkan perjalanan yang mudah, luas dan menyenangkan. Dengan menggunakan lafaz tersebut, ayat ini memberi maksud bahawa peluang telah diberikan seluas-luasnya kepada kaum kafir musyrikin, namun hanya terhad selama 4 bulan sahaja. Ini kerana tempoh masa yang diberikan itu sudah cukup digunakan untuk berfikir atau mempersiapkan diri bagi menghadapi situasi baru. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Hamka menerusi kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat kedua surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa kaum kafir musyrikin diberikan tempoh selama 4 bulan bermula daripada pengisytiharan itu. Selama 4 bulan itu mereka diberi peluang untuk berfikir sama ada mereka akan terus tunduk ataupun mereka akan melawan. Selama 4 bulan mereka tidak akan diganggu gugat dan tidak akan diperangi oleh kaum muslimin. Peluang yang begitu luas telah diberikan kepada mereka
yang menunjukkan bahawa betapa kuatnya Islam ketika itu. Jika dalam tempoh 4 bulan itu mereka menyusun kekuatan untuk menentang Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin juga bersedia untuk menentang mereka. Tetapi ayat ini disertakan dengan peringatan kepada kaum kafir musyrikin bahawa mereka tidak akan terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka berfikir dahulu sebelum memilih jalan yang salah. Sekiranya mereka terburu-buru mengambil keputusan selama 4 bulan untuk menyusun kekuatan menentang Allah dan Rasulnya, maka tindakan itu hanyalah sia-sia, kerana hakikatnya kekuatan mereka sudah tiada lagi dan mereka tidak akan terlepas daripada ancaman Allah. Pada penghujung ayat kedua surah At-Taubah ini, Hamka menyatakan bahawa kaum kafir musyrikin diberikan penegasan, iaitu sekiranya mereka melawan juga, maka mereka akan kalah, dan jika mereka tidak mahu memeluk agama Islam, maka mereka akan menjadi hina. Ini kerana agama selain daripada Islam yang diakui hanyalah agama ahli kitab, ialah agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para rasul terdahulu. Justru kemusyrikan tiada lagi tempat di tanah Arab. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat kedua surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa kaum kafir musyrikin diberikan waktu selama 4 bulan, iaitu bermula dari 10 Zulhijjah tahun ke-9 Hijrah sehingga 10 Rabiul Akhir tahun ke-10 Hijrah. Selama 4 bulan ini, mereka boleh pergi ke mana sahaja dan keamanan mereka juga masih terjamin. Dalam ayat ini juga diberikan penegasan bahawa kaum kafir musyrikin tidak akan sesekali mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada Allah jika mereka berterusan dalam kesyirikan serta menentang Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan memenangkan kaum muslimin. Al-Hafiz Ibnu Katsir melalui tafsirnya menyebutkan bahawa ayat ini ditujukan kepada mereka yang telah mengikat perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, di mana ia tidak terbatas dengan waktu atau dalam had tempoh 4 bulan. Manakala orang yang mempunyai batas tertentu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu memenuhi janjinya. Bagi mereka yang tidak mempunyai perjanjian, maka diberikan tempoh penangguhan untuk menyempurnakan 4 bulan haram itu, iaitu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Berdasarkan tempoh ini, mereka hanya memiliki masa selama 50 hari, iaitu 20 hari daripada bulan Zulhijjah dan 30 hari daripada bulan Muharram. Pendapat inilah yang diterima oleh golongan ulama salaf dan khalaf. Manakala Abu Yahya Marwan bin Musa melalui kitab tafsir Hidayatul Insan mentafsirkan ayat kedua surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa tiada lagi keamanan buat kaum kafir musyrikin selepas 4 bulan berlalu. Perkara ini untuk mereka yang mengadakan perjanjian mutlak atau dihadkan sehingga 4 bulan atau kurang. Manakala mereka yang mengadakan perjanjian lebih daripada 4 bulan, maka ia perlu dipenuhi sehingga tamat tempoh sekiranya tidak bimbang terhadap wujudnya pengkhianatan daripada mereka. Mereka yang diberi tempoh penangguhan selama 4 bulan ialah mereka yang memungkiri perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala mereka yang tidak memungkiri janji, maka perjanjian itu akan diteruskan sehingga tempohnya tamat seperti mana yang ditentukan dalam perjanjian itu. Selepas tamat tempoh, maka tiada lagi perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum kafir musyrikin. Allah Subhanahu wa taala juga memberi peringatan kepada mereka yang mengikat perjanjian, iaitu walaupun mereka aman, tetapi mereka tidak akan dapat melemahkan Allah dan tidak akan dapat melepaskan diri daripada azabnya. Sesiapa sahaja yang tetap dengan kesyirikannya, maka Allah akan menghinakannya. Ini menyebabkan mereka masuk Islam, kecuali mereka yang hatinya keras dan tidak peduli dengan ancaman Allah. Untuk pengetahuan sidang pendengar sekalian,
Abu Yahya Marwan bin Musa, merupakan pengarang bagi kitab tafsir Hidayatul Insan. Nama sebenar beliau ialah Marwan Hadidi bin Musa. Beliau memiliki nama gelaran iaitu Abu Yahya dan sering dipanggil dengan gelaran Ustaz Abu Yahya. Beliau lahir pada 3 Januari 1985 di Jakarta, Indonesia. Abu Yahya Marwan bin Musa telah banyak berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Beliau juga telah menghasilkan karya-karya yang baik untuk dibaca dan dipelajari dalam bidang pengajian Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat kedua surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat kedua surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa kaum kafir musyrikin diberikan tempoh selama 4 bulan sahaja untuk bersedia menghadapi suasana baru selepas pembatalan perjanjian bersama mereka. Dalam tempoh itu, mereka diberi peluang sama ada mahu memeluk Islam atau menyusun kekuatan kembali untuk memerangi umat Islam. Namun mereka tidak akan mampu mengalahkan umat Islam kerana umat Islam telah kuat. Bahkan mereka akan dihinakan dan mereka juga tidak akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kedua surah At-Taubah ini menunjukkan kepada kita bahawa Islam itu agama yang tinggi dan mulia. Islam dari agama yang asing telah menjadi agama yang tinggi dan kuat. Serta tiada kuasa lain yang dapat mengalahkan Islam ketika itu. Selepas pembatalan perjanjian bersama dengan orang kafir musyrikin dilakukan, mereka tetap diberikan tempoh masa yang panjang untuk berfikir. Selepas itu, jika mereka masih kekal dalam kekufuran dan menentang Islam, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-19, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat nanti daripada kalangan orang yang rugi. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat kedua surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam perlu mengetahui bahawa Islam ialah suatu kemuliaan. Manakala golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula akan dihinakan. Iman dan Islam merupakan suatu nikmat terbesar yang kita miliki dan perlu disyukuri. Kedua, setiap Muslim perlu mengetahui bahawa orang yang kufur akan diberikan balasan dengan azab seksaan. Tiada seorang manusia pun yang akan terlepas daripada pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.